بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كلها كتابه ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كلها كتابه ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كلها كتابه ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muka surat 30 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sambung kitab kita menuntut muka surat 30 bawah, yang mana kata musannif dikatakan bermula segan dan permalas itu kerana sedikit amati-amati dan sedikit perhati pada kepujian-kepujian ilmu dan kelebihan ilmu. Ini orang malas. Ini abang apa? Nak abang sifat orang yang malas, segan. Sifat dia sedikit amati-amati, sedikit fikir. Pasal kita sedikit fikir tak jauh. Dia fikir dekat apa dah? Fikir dunia semata. Fikir jauh, fikir akhirat. Orang yang fikir jauh, fikir akhirat, sudah tentu ia duk untuk menghasilkan sesuatu yang manfaat pada diri dia ataupun boleh memberi manfaat pada orang lain. Itu bagi orang yang mengamati-amati pada kepujian ataupun kelebihan ilmu. Ada hadis Nabi SAW berkaitan dengan kelebihan ilmu. Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu min ay yusalliya alfa raka'atin tatawu'an. Ini kenyataan pada Nabi SAW berkaitan dengan ilmu. Man ta'allama, siapa-siapa yang menuntut ilmu, ambil tahu baban satu bab minal ilmi, daripada ilmu, ya'malu bihi, tapi pula beramal dengan dia, ngaji, amal, aw lam ya'mal bihi, ataupun tidak beramal dengan dia. Ambil tahu, dia buat ataupun dia tak buat sesuatu yang memberi manfaat pada diri dia, tapi di atas jalan khalid, orang yang mengetahui di atas sesuatu yang baik yang memberi manfaat pada diri dia, lama kelamaan dia akan buat. Berbeza dengan orang yang tidak mengetahui. Itu katakan ya'mal bi aw lam ya'mal bi. Kana afdalu min ay yusalliya alfa raka'atin tatawu'an. Adalah ia lebih daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat tatawu'an, yakni sembahyang sunat. Itu kelebihan untuk ilmu satu bab. Orang duk sembahyang 1000 rakaat, dia hanya duduk ngaji satu bab, lebih dia lagi. Boleh kita sembahyang dalam satu masa 1000 rakaat, tak lepi kot, 20 rakaat pun lari tarawih, kan? Tambah pula sembahyang di rumah. Oh, ni kau pakai sembahyang di rumah kan?
Itu kekuatan masing-masing Tuhan bagi. Ada orang boleh buat lebih, ada orang boleh buat cukup, ada orang boleh buat kurang. Adapun sini berkaitan menuntut ilmu satu bab. Oh tu lebih dah. Lebih daripada 1000 rakaat main sunat. Oh lebih. Itu kelebihan tu, kelebihan kepujian. Baik lagi, maka sayugianya, ini sepatutnya bahawa mempenat ia seseorang, yang penuntut ilmu, akan dirinya atas menghasilkan, yang menghasilkan ilmu, dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu bagi menghasilkan ilmu. Kena ada penat, kena bersungguh-sungguh. Itu perkara yang sepatutnya. Dan berkekalan dengan amati-amati. Itu perkara yang sepatutnya. Dan perhati pada kelebihan-kelebihan ilmu. Tu orang panggil ngaji bagi rata bukan merata. Orang guru apa? Ustaz Ridwadin, ngaji bagi rata bukan merata-rata. Kan? Ada perkataan dia bagus. Ngaji rata-rata tapi tak rata, jadi rugi. Bolehlah reti hak dia mengaji, tapi hak tak rata tu tak reti. Kita mengaji satu tempat tapi rata, orang reti semua. Apa maksud rata? Maksudnya khatam lah. Khatam, ambil faham cara tafsili. Boleh tu. Tu bagi orang tua ilmu, dia nak bagi rata. Tu ada seorang tua duduk di pondok umur 91, dia kata tu. Dia mengaji kitab Baqaratul Amani 14 kali khatam. Dia nak berapa tahun agak-agak. Pondok ni satu Malaysia. Habis khatam ni pergi sini. Tapi Tuhan tak bagi dia mengajar. Jumpa kawan dia di Al-Ustaz, tanya-tanya dia kenal. Orang tua ni kata, "Oi, dia tu tauhid nombor 1. Tauhid nombor 1." Kita pun duduk tempat kita balik jumpa minta. Oh, dia kata tak maulah, tak mau ajak. Tuhan bagi aku duduk lagu ni je. Dia tak mau ajak. Tu. Sampai tua mai duduk pondok. Itu nak abang kata bagi rata bukan merata-rata. Oleh itu kena berkekalan dengan amati-amati dan perhati pada kelebihan-kelebihan ilmu. Kerana bahwasanya ilmu itu kekal dan harta itu binasa. Ilmu itu kekal dan harta itu binasa. Kekal sampai kiamat. Sebut kata berapa? Berkekalan, amati, perhati. Cuba tengok kembali muka surat hak awal ya. Dia ada 6. Ada 6 kan? Kulit hak mula. Kulit hak mula. Dia kata apa? Saudara tidak dapat ilmu melainkan dengan 6. Ada itu dia sebut awal lagi. Saya mau khabar dari tafsirnya dengan terang. Yang pertama cerdik. Cerdik ke tak kita ni? Oh, main ngaji cerdik dah. Yang kedua loba. Loba. Yang ketiga bersungguh-sungguh. Yang keempat belanja senang. Yang kelima nasihat guru. Kena dengar nasihat guru. Kemudian yang yang keenam panjang masa. Panjang masa maksudnya berkekalan dah tu. Awal lagi dia sebut. Tulul zaman. Tulul zaman.
Baik, lagi kita sambung. Baik, seperti berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dia nak sebut syair dia. Sebut syair. Adakah Nabi SAW kata, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku gedung ilmu, Ali itu pintu dia. Nak bangsa Ali ni ilmu banyak. Nak masuk pada sesuatu gedung, sesuatu tempat, orang hak paling dekat lah. Orang dekat Nabi seperti yang Ali bin Abi Thalib, menantu. Dan ada hadis Nabi SAW sebagai catatan saya baca. Qala Nabi SAW, man ta'allama baban minal ilmi liyu'allima an-nasa u'tiya thawaba 70 siddiqan. Siapa-siapa yang belajar satu bab minal ilmi, daripada ilmu, liman nasa, supaya mengajarkan manusia. Mengajar tu bab, dia cerita itu nak mengajar orang. Ada setengah tok guru kata apa, orang hak niat begitu, oh, ilmu dia lagi boleh. Dia pulun, dia tak mau lena, dia tak mau kalik. Tu semua dia nak sampai ke orang pula. Tu u'tiya sawaba 70 siddiqan, diberi akan pahala 70 siddiqan, 70 pahala siddiq. Oh, tu kelebihan kenyataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Sayyidina Ali karamallahu wajhah sampaikan semuanya itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengetahui daripada Nabi, yakni nisbah ilmunya. Itu sebab Nabi kata ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Tu. Nak ilmu jumpa Ali. Nak tahu lebih lanjut jumpa Ali. Tak sebut orang lain, Ali. Adik ada kat dia. Perkekalan ada kat dia. Semua ada kat dia. Kita pun kena ambil contoh lah bagi ada yang mula-mula saya baca tadi. 6 perkara bagi ada. Ada tu boleh ilmu. Baik, seperti berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah di atas kalam syair, redha kita akan bahagian Tuhan pada kita. Apa hak Tuhan bagi? Redha lah. Semuanya itu kehendak kurniaannya. Redha. Apa arti redha? Suka hati. Jangan ada keluh kesah, suka hati. Apa hak Tuhan bagi? Segala nikmat daripada atas sampai ke bawah, kena redha. Tu redha kita akan bahagian Tuhan pada kita. Kalau berkaitan dengan tuntut ilmu, kita sentuh tentang hafalan. Kita ni otak tumpui. Ada kawan-kawan kita ni otak dah. Dia hafal sat ya. Dengan lancar, dengan banyak. Kita ni otak tumpui. Nak hafal banyak tak boleh tumpui. Hafal qadar yang dapat sikit. Redha. Tu Tuhan bagi pun. Pulun dah. Tu. Nak abang antara tu kena suka hati. Baik. Cuma pergi kepada tangga yang keberapa. Halo ba. Woi, dia boleh, aku pun nak boleh juga. Itu ambil syarat untuk menghasilkan ilmu. Halo ba. Kita kena pulung keras. Kena pulung keras. Cari jalan. Macam mana ni nak bagi otak tumpul, bagi tajam lagi. Bagi cilah orang bagi. Depa kata makan kismis. Oh, beli kismis ya? Kena pulun. Ni duk makan yang ketum, tu tumpul terus. Tu kena kismis. Itu saya sebut kismis kan, berapa biji? 21 biji kan. 21 biji waktu pagi sebelum berkumur. Sebelum kumur, sebelum minum apa-apa, sebelum makan apa-apa, makik-makik tu makan kismis 21 biji. Lama 21 hari. Otak bagi cerdik. Saya boleh sebut, saya nyeri tak buat. Tu. Tu yang haru tu. Sebut boleh, kita pun tak buat. Sebab kita mengaji tu pesan tu. Tahu. Besok try, tak mau lekat. Tak mau lekat. Bubuh dalam pot tu, pot kecil tu.
21 bagi cukup 21. Bangkit pagi senang nak langkah. Tinggal juga. Tak cukup 21 hari. Tak cukup 1 hari kena buat lain. Nak buat lain tu jadi masalah lah. Tu. Tu kena pulun lah. Nak satu dia kena pulun. Tak semua orang boleh buat. Kalau kita boleh buat ni, kita orang yang berjaya. Habis. Itu redha kita akan bahagian Tuhan pada kita. Redha, suka hati. Bagi kita ilmu dan bagi seteru-seteru kita harta. Tu. Perkataan Sayyidina Ali pada para sahabat-sahabat yang lain. Bagi kita ilmu dan bagi seteru-seteru kita harta. Biarlah mereka nak harta, biar pilih kita ni. Ambil ilmu, menghasilkan ilmu, beramal dengan ilmu. Sebab kelebihan ilmu itu lebih. Tu. Orang yang ada ilmu duduk di atas jalan Allah ni, dunia boleh saja. Dunia boleh saja. Ada dengan usaha sedikit, ada juga yang tanpa usaha. Itu nampak dunia boleh saja. Baik, kerana bahawasanya harta itu binasa, ia harta binasa, punah di dalam sedikit masa saja. Banyak mana harta, habis, punah, binasa. Bukit yang besar dikorek-korek, lama-lama habis rata. Kampung saya bukit besar, lah mana ada bukit besar rata habis. Dulu bukit besar tu bisa pergi bukit besar kan, Kota Sasmut. Satu nak abang atas sesuatu yang besar, duk korek-korek habis. Mereka kata duit sejuta banyak. Juta. Mereka kata banyak, omai ni juta, sat nak habis. Tu nak kata sikit lagi pula binasa. Itu harta. Dan bahawasanya ilmu itu senantiasa berkekalan ia. Berkekalan sampai dalam kubur. Tu. Tu ilmu beri manfaat pada ketika ia hidup dan juga manfaat ketika ia mati. Tu ilmu. Saya ingat cerita Tuan Guru Haji Latif, kenali dengan sebagai Pak Tih. Pak Tih Keruh lah, Pak Hitam Ngaji tu. Cerita Tok Kacang. Saya dengar cerita Tok Kacang. Tok Kacang ni adalah seorang pendekat. Dia kerja pesilat ni. Ajar orang silat. Orang buka gelanggang lain, dia pergi lawan. Dia duduk menang lalu. Ngaji ni main jemaah tak pernah pergi. Dah kawan dia pergi nasihat. Seolah-olah kata Tok Kacang, bila nak boboh mati nanti teruk kena godang dengan malaikat. Cerita. Ni pada mulut Tok Guru nyari ya. Lepas tu Tok Kacang kata apa? Tok Kacang kata, mati malaikat kata aku tempih gitu dia kata. Hebat dia dengan malaikat yang nak tempih. Tak lama kemudian mati. Bila mati orang tanam hari ni esok mayat duduk atas. Bekas katok tu ada, nak tempih pula. Kena katok naik ke atas. Nampak kata pukulan malaikat ni bukan seperti pukulan makhluk atas dunia ni. Tahu alam kubur ada tempat nikmat, ada tempat azab. Bagi orang yang beriman, nikmat. Bagi orang yang tak beriman, yang melakukan kemaksiatan, azab. Azab ni jangan main. Kena yakin lah. Sesuatu yang ghaib, perkara sam'iyat berkaitan dengan alam kubur. Ada tak cerita kubur? Ada. Hanya buat main. Itu cerita Tok Kacang. Habis. Lagi tengok. Itu nak kata ilmu itu senantiasa berkekalan. Ia ilmu ini sampai dalam kubur. Dan bermula ilmu yang memberi manfaat itu hasil dengan dia. Hasil dengan dia ilmu yang memberi manfaat oleh baik sebutan. Oleh baik sebutannya. Ini apa dia baik sebutan? Yang ini beramal dengan ilmu. Itu baik sebutan. Beramal lah.
Tu. Ada ilmu hak yang bangsa fardu kifayah di atas belajarnya, tetapi beramal jadi fardu ain. Apa dia? Hukum tajwid. Fardu kifayah tapi beramal dengan dia hukum tajwid. Orang fardu ain. Itu sebutan tu. Tetapi di atas lah mafhum sekalian ilmu itu beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Itu sebab ada perkataan tersebut sebutan, baik sebutan. Baik, dan kekallah yang demikian itu ilmu, kemudian daripada matinya kekal. Kerana bahwasanya hidup yang berkekalan. Apa maksud? Kemudian daripada matinya kerana bahwasanya ilmu hidup yang berkekalan. Ilmu itu hidup berkekalan, maksudnya memberi manfaat ketika ia hidup, memberi manfaat ketika ia mati. Kekal lah. Itu hak masa akhirat ni kekal. Hak tak kekal apa? Hak bukan masa akhirat. Tu orang panggil apa? Kalau ditanya hang ngaji ni kerana apa? Ngaji kerana apa? Pasal ilmu agama ni. Ngaji kerana nak mati. Ngaji kerana nak mati. Bukan kerana nak megah diri. Bukan kerana nak menghasilkan harta. Itu ngaji. Pegang hak tu je sudah. Orang yang syak sangka pada Tuhan, orang yang kafir, orang yang munafik, binatang, tumbuh-tumbuhan pun Tuhan bagi rezeki. Ini kan pula manusia yang taat pada Tuhan, lagi Tuhan bagi rezeki. Itu saya tanya mengaji kerana awak, kerana nak mati. Mengaji lah. Terus duduk gaduh kat lain. Payah tu kita nak duduk dalam tu. Kita nak duduk dalam tu. Kau duduk mengaji, duduk dalam otak, duduk dalam hati mengaji kerana nak mati je. Kan mengaji nak seronok-seronok. Jaga. Kemudian kita telah berkata akan kami oleh Syekhul Ajal Zahiruddin Mufti. Apa tu nak baca tu terpotong perkataan dia. Apa dia baca? Satu perkataan yang tak nampak. Apa dia? A'immah. Mufti A'immah. Zahiruddin Mufti Al-A'immah. Mufti besar lah. Mufti kalau imam-imam yang besar. Siapa dia? Al-Hasan bin Ali, yang dimasyhurkan dengan apa tu? Murghinani. Wallahu ta'ala, wallahu alam perkataan Murghinani. Tu ambil gelarannya. Ada sebut? Apa dia? Marghibani. Oh, huruf ba bukan nun. Dalam kitab Jawi tu huruf nun kan? Ada sebut tu. Syekh Al-Ajal Zahiruddin Mufti Al-A'immah Al-Hasan bin Ali yang masyhurkan dengan Marghibani. Huruf ba. Dalam ni tulis huruf nun. Tak apalah. Itu orang gelaran ni saja, gelaran. Rojok tengok. Biarkan suatu syair. Apa dia syair dia? Bermula yang jahil-jahil itu mati, mereka itu dahulu daripada matinya. Itu dia. Kok mana? Bermula yang jahil-jahil itu mati, mereka itu dahulu daripada matinya. Tak mati, tapi hakikatnya mati. Tak mati lagi, hakikatnya mati. Bahasa kasar kita ni hidup, tetapi seperti mayat hidup. Apa maksud? Maksudnya tidak ada manfaat pada dirinya dan tidak memberi manfaat pada orang lain. Itu jahil dah tu. Pada diri dia pun tak ada manfaat dan tidak memberi manfaat pada orang lain. Orang lain nak tumpang manfaat pada diri dia pun tak budi. Itu jahil tu. Itu jahil. Kodah-kodah hak kita reti ni ada juga manfaat untuk diri. Itu tak jahil dah. Jadi itu
reti juga. Tata tertib ibadat, tata tertib adab, tata tertib siasah kehidupan, dia reti juga. Abad dia mengaji. Itu terangkat jahilnya. Ini tak reti langsung ni. Itu tak memberi manfaat pada diri dia, tidak memberi manfaat pada orang lain. Orang lain pun tidak boleh tumpang manfaat yang ada pada dirinya. Tak diambil apa satu. Itu nak abang kata jahil. Jahil perkataan Arab, perkataan kita apa dah jahil? Maklum, jahil tu bodoh. Tu. Sebut kata jahil tu bodoh, jahil tu lah. Tu. Ni bodoh. Tak marah. Ni jahil. Marah. Padahal itulah perkataan. Baik, dan yang alim-alim itu, dan jika mati mereka itu, maka hidupnya. Itu orang alim ni. Masa ia hidup memberi manfaat pada diri dia, memberi manfaat pada orang lain. Hidup dah, hidup. Masa dia mati pun, orang duk ambil manfaat yang ia sampaikan kepada orang. Hidup dia. Nama dia sentiasa disebut-sebut. Tu orang alim tu. Dia ada pangkat orang alim ni kan. Ada apa? Kau belah tadi orang panggil baba. Belah kita ni tuan guru. Ada juga hak pangkat. Ini puak-puak Melaka ni, Pak T, Pak Ngoh. Ada juga pangkat gitu. Belah Malaysia kita ni. Belah Indonesia Pak Kiai. Pak Kiai. Itu tuan alim Melaka, mati pun orang duk sebut lagi kebaikan dia. Ada sesuatu yang ia memberi manfaat pada orang lain. Orang duk bawa manfaat dia sampai alam kubur. Itu hidup. Kalau orang jahil ni, ada juga orang sebut. Orang jahil ni ada juga orang sebut. Duk muhur orang selalu orang sebut apa? Makbum kan tu? Makbum. Dia mati pun orang sebut makbum. Muhung kuat tu. Tu muhung kuat. Makbum, mak terung, TV3, Astro. Semua orang panggil tu. Tu gelaran. Ada orang gelar tu. Tu. Wala tajassasu. Dari Quran kan, wala tajassasu. Jangan duk intip apa yang orang Islam buat. Wala tajassasu. Dia duk pergi intip juga. Jahil ke tak? Jahil tu. Lepas tu orang gelak apa? Orang gelak TV3. Dia intip ni dia duk cerita kat orang. Intip ni dia cerita kat orang. Dia tak mau buat baik juga. Dia je intip. TV3 kat dia, Astro kat dia, semua kat dia belakang. Tu jangan ada kita gelaran macam tu. Mudah-mudahan apa hal yang kita tuntut memberi manfaat pada diri. Apabila kita mati pun ada juga manfaat pada diri dan juga memberi manfaat orang lain. Orang lain melakukan apa sesuatu yang baik, kita pun dapat manfaat juga. Gelaran kita pun adalah gelaran yang baik-baik. Baik, maksud bermula yang jahil itu mati, mereka itu dahulu daripada matinya. Dan yang alim itu, dan jika mati mereka itu, maka hidupnya. Nak apa maksud? Bermula orang-orang yang jahil itu, dan jika hidup mereka itu sekalipun, boleh dikatakan mereka itu mati semuanya. Tiada ada beza mereka itu, orang yang jahil, daripada orang yang mati. Pada hakikatnya tak ada beza. Tak ada manfaat lah pada dirinya. Itu pada hakikat. Kerana tiada ada pada mereka itu orang jahil pengetahuan. Sama tak dengan orang mati? Tak ada. Orang mati dia angkat hukum taklifiah. Habis ya. Dan tiada pula kesempurnaan dan kepandaian. Tak boleh buat apa, tak erti nak buat apa. Seperti kayu batu saja. Diri dia lah. Kalau duduk tantu. Kalau orang angkat tak tantu dia.
Kalau orang golek pun golek, itu jahil. Maka ditempati mereka itu orang jahil pada tempat orang mati sahaja. Itu banding orang yang jahil seumpama orang yang mati. Orang jahil seumpama batu kayu saja. Pada nisbah apa? Pada nisbah tidak ada manfaat pada dirinya. Itu nisbah tu. Baik, dan bermula orang-orang yang alim itu, orang alim, orang yang ada ilmu. Dan jika mati mereka itu orang-orang yang alim, sekalipun boleh dikatakan mereka terhidup kerana manfaat ilmu mereka itu berjalan dan berkekalan dan keelokan sebutannya, itu gelaran. Keelokan sebutan, gelaran dia tu. Baba ni, tok guru tu, kelakuan dia, kelakuan agak baik orang dah sebut. Panjang orang sebut panjang tu kalau dia lalu kau simpan orang lari habis. Bukan orang takut dekat dia tu dia tak besar mana pun, tapi orang malu, orang segan kerana dia warak. Dia relin sikit pun orang jadi rasa di hati dah. Tu orang ada ilmu dia relin sikit masuklah hati terus. Tu kelebihan. Dia mati pun orang sebut. Lagi pula orang yang ada karamah, dia mati pun orang sebut. Dekat kita ni seperti dia. Allah fahim. Tu aku ajar Allah fahim. Karamah tinggi. Tumpang mutu Vespa orang, minyak habis, buhayak, hidup bertahun-tahun. Jangan duk buka kering nak buat balik. Tu karamah tu. Orang nak sebut sampai gelau. Tu. Dan keelokan sebutan mereka itu kekal seperti waktu hidupnya juga. Dan bersyair pula akan kami oleh Syekhul Islam Burhanuddin Syekh Zarnuji. Apa syair dia? Pada jahil itu kematiannya ahlinya dahulu daripada matinya. Maka tubuh-tubuh mereka itu dikuburkan dahulu daripada kuburnya. Cara ijmal. Hidup tetapi seumpama mati. Tu. Hidup boleh makan, boleh minum, boleh buat aja, tetapi seumpama mati, tak ada manfaat pada diri dia. Seperti pokok kayu saja. Bahwasanya seorang yang tiada hidup dengan ilmu itu matinya. Itu pada hakikatnya. Dan tiada baginya bagi jahil pada ketika bersandar sandar itu sandarannya. Apa maksud? Tiada baginya pada ketika bersandar itu sandarannya. Maksud yang lagi akan nyatakan sesuatu yang ia fikir pada satu ketika sesuatu yang baik, tetapi ia tidak melakukan sesuatu yang baik apa yang ia fikir. Itu bersandar itu sandarannya. Maksudnya tidak ada sandaran pada orang yang jahil. Tak ada. Bukan dia tak tahu sesuatu yang baik apa yang patut dia lakukan, dia tahu. Contoh kita sebut tentang untuk ilmu. Untuk ilmu tu bagus tak? Bagus, itu satu tuntutan. Tapi tak boleh nak untuk ilmu. Duk kekal ia pada kejahilan dia. Itu maksud tiada baginya pada ketika bersandar itu sandarannya. Tahu tapi tak boleh buat. Duk jahil. Dia kena buat. Baik, maksudnya sabitlah. Kita habiskan yang tu. Maksud syair bagi Syekhul Islam Burhanuddin Syekh Zarnuji, sabitlah pada sifat jahil itu kematian bagi empunya sifat jahil. Tiap-tiap seorang itu ia bersifat dengan sifat jahil,
Jahil itu satu sifat bagi orang, bagi diri seseorang. Iaitu sifat jahil itu kematian. Hidup tetapi sopa mati. Yang dikatakan dia orang jahil, mati dahulu daripada mati yang hakikatnya tak mati, tetapi ia tidak bermanfaat pada dirinya, tidak memberi manfaat pada orang lain. Orang nak tumpang apa yang ia ada untuk mengambil manfaat, tak boleh, seperti orang mati juga. Itu pada hakikat. Dan adalah tubuh-tubuh badan mereka itu dikuburkan dia dahulu daripada dikuburkan. Kalau orang mati dikuburkan, orang mati tubuhnya dimamuhkan apa? Dimamuh oleh ulat. Dimamuh oleh binatang-binatang yang ada pada tanah yang dikubur. Lama-lama hancur begitu saja, dimamuh. Ni orang hidup dia kata hakikat dia itu seperti mati. Kena mamuh juga. Mamuh dengan apa? Mamuh dengan dunia. Mamuh dengan masa lalu begitu saja, tak ada manfaat pada dirinya. Kena mamuh dah tu. Itu tubuh-tubuh badan mereka itu dikuburkan dia dahulu daripada dikuburkan. Pada hakikatnya pada pihak melengkapi atas sifat-sifat kematian. Ini orang panggil wajah syabah. Wajah syabah dia pada pihak melengkapinya atas sifat-sifat kematian. Serupa. Serupa. Pernah kan kita dengar hidup seperti mayat hidup? Pernah dengar? Rupa-rupanya Tuan alim ulama letak dalam kitab ni supaya kita nampak orang yang hidup pada hakikatnya mati, yang tidak ada manfaat pada dirinya. Tu orang-orang tua-tua kata apa mayat hidup. Tu pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Dalam majlis ilmu tak duduk sekali-kali. Makan berak. Hak tu lah setiap hari dari dulu sampai ke mati. Rugi dia. Baik. Lembu makan berak ke no? Lembu makan berak, lembu. Lembu. Lagi. Dan sifat. Atau dia lagi tu. Melengkapi atas sifat-sifat kematian dan sifat-sifat orang yang dalam kubur. Serupa. Baik, kerana orang-orang yang mati yang di dalam kubur itu tiada memberi manfaat oleh tubuh-tubuh badan mereka itu akan suatu perkara. Tak boleh nak buat apa. Nak keluar daripada kubur tak boleh dah. Itu bagi orang yang mati. Ini hakikat mati. Zahirnya hidup serupa berlebih kurang. Maka demikian juga orang-orang yang jahil itu, tubuh badan mereka itu tiada memberi manfaat apa-apa pada pihak agamanya. Begitu. Tak ada manfaat pada pihak agama. Atas kebajikan tak ada. Untuk dirinya tak ada. Untuk manfaat pada orang lain tak ada. Dan kehidupannya bangsa akhirat tak ada manfaat. Hidup seronok saja, hidup seronok. Tu. Seronok bangsa apa? Kalau ditanya seronok bangsa akal. Sedap bangsa apa pula? Sedap bangsa hati. Hak kita duk fikir sebelum kita buat, nak ambil seronok dah tu. Tak buat lagi seronok dah. Tu. Hak sedap ni, hak sedap. Kita fikir hak sedap. Tak makan lagi sedap ke? Tak sedap. Duk fikir hak tu makan hak ni, kecap manu. Tak sedap lagi sebab kita tak makan. Hak seronok ni kata hak bangsa akal ni.
Kita nak ambil hak bangsa hati tu, nak ambil sedap. Apabila kita buat, rasa sedap. Sedap apa? Sedap dengan Tuhan. Begitu. Apa dia? Amal ibadat. Baik lagi. Itu orang punya dua perkataan berbeza pada makna. Ada dua perkataan bersatu makna, tapi di sini dua perkataan berbeza maknanya. Sonok dan sedap. Siapa bagi sedap? Allah bagi sedap. Baik, seterusnya. Baik, dan bahawasanya seorang itu manakala tiada hidup dia dengan bersifat dengan sifat ilmu dan pengetahuan, maka boleh dikatakan ialah seorang yang mati, yang tiada baginya bagi seorang pada ketika bersandar ia daripada lupanya. Seperti mana perkataan yang saya sebut, dia tahu sesuatu yang baik tetapi ia tidak melakukan sesuatu yang baik. Bersandar ia daripada lupa. Maksudnya tidak ia bersandar. Tak buat. Maksudnya tak buat. Tafsiran dia digaris satu tafsiran dia supaya kita nampak. Ketika bersandar ia daripada lupa dia. Apa tafsiran dia? Hidup berdiri, yakni manakala tersandar ia daripada lupanya dan lalainya, maka tiada bangkit berdiri ia dan beramal ia dengan amalan agamanya. Hanya tiap-tiap tersandar, maka terlupa pula dengan segeranya dan berkekalan padanya. Pada seorang yang jahil, duduk dalam kejahilan. Kita nak faham perkataan tersandar, maksudnya tersedar. Tersedar sesuatu yang baik, tapi kita tak boleh buat sesuatu yang baik, maka terlupa pula dengan segeranya. Kerana itu duduk dalam apa? Duduk dalam kejahilan. Senantiasa duduk dalam kejahilan. Dan berkekalan padanya seorang dan bertambah-tambah lupanya. Hingga demikianlah selama-lamanya. Duduk dalam kejahilan. Bahaya tu. Itu sebab lalu kita sebut apa-apa sesuatu yang kita nak sebut, apa sesuatu yang kita nak buat, mesti ada tempat sandaran dia. Mana tempat sandaran kita? Ilmu hak kita ambil daripada seseorang. Seseorang tu ambil daripada seseorang sampai kepada Rasulullah SAW. Kita buat, ada tempat sandarnya. Itu orang bersandar. Apabila bersandar, tersedar, kalau tak buat juga, duduk dalam kejahilan. Itu dia bahasa dia. Payah juga. Habis. Kemudian kata yang lain pula. Kita berhenti itu. Yang lain pula. Lain pada syair bagi Syekh Islam Burhanuddin, yang mempunyai ilmu itu hidup berkekalan kemudian daripada matinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minggu depan insya-Allah kita akan sambung. Kita tutup hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu khazainu mafatihuha as-su'alu fas'alu fa innahu yujaru fihi arba'atun as-sa'ilu wal 'alimu wal mustami'u wal muhibbu lahum. Nabi kata apa? Ilmu itu beberapa khazanah, beberapa gedung ilmu. Beberapa gedung mafatiha, yakni anak kuncinya. Nak dapat ilmu, dia ada beberapa kunci. As-su'alu fas'alu, bertanya, fas'alu, maka tanya olehmu. Itu sebahagian. Hak pertama-tama. Fa innahu yujaru fihi arba'atun, maka bahasanya diberi pahala padanya 4 orang. Arba'atun, 4 orang yang melakukan sesuatu untuk menghasilkan ilmu. Maksudnya mafatihuha, kunci-kunci ilmu. Dapat pahala. Apa dia? Orang yang pertama as-sailu, orang yang bertanya. Nak dapat ilmu, as-sailu, orang yang bertanya. Wal alimu, orang yang alim. Nak jauh diri kita daripada orang yang jahil,
jadikan diri kita itu orang yang alim. Itu orang panggil mafatihuha, anak kunci ilmu. Orang yang alim, orang yang beramal dengan ilmunya. Alim tu. Wal mustami'u wal muhibbu lahum, orang yang mendengar. Lain pada orang alim, orang yang mendengar. Kau dengar sesuatu yang memberi manfaat, kena pada orang yang menuntut ilmu. Dapat pahala dah untuk ilmu, dapat pahala. Itu pun anak kunci gedung-gedung ilmu, dapat ilmu. Wal muhibbu lahum, yang keempat dia buat Allah kali. Ngaji pun tak, alim pun tak, bertanya pun tak, tapi dia kasih kepada sekaliannya, kasih pada orang yang menuntut ilmu, kasih pada orang yang mengajar ilmu. Tu dia kasih, bagi dorongan, padahal dia tak pun dapat pahala juga. Itu nisbah pahala. Kemudian wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, yang lainnya pula. Ini syair daripada Syekhul Islam Burhanuddin Syekh Zarnuji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin fahkina fid din. Wa min tama'ana sanata wa nubuwata 'ala samawati wal ardh. Walhamdulillahi rabbil alamin.